أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Patutkah manusia menyangka bahawa mereka akan dibiarkan dengan hanya berkata kami beriman sedang mereka tidak diuji dengan satu cubaan. Maknanya pastilah dalam kehidupan kita ini wa imma sebesar zarrah kebenaran ataupun kebaikan yang kita nak buat dan nak laksanakan ataupun nak sampaikan pasti ada cabaran Desa. Bila saya cakap begini sebenarnya mungkin ada yang tanya, ini yang banjir ke COVID ni ini ujian ke ini azab? Betul. Dua istilah yang biasa orang confuse kan. Betul Ustaz. Tapi panduan ringkasnya ialah ujian kena pada semua orang. Betul. Nabi pun kena ujian. Betul. Tapi azab kepada pendosa. Orang yang bila kena sesuatu, contohnya banjir, lepas tu makin tak solat, itu memang azab lah tu. Tapi kalau kena banjir, kemudian makin dekat dengan Allah, makin baca Quran, tuan-tuan yang berada di Pahang, di Johor ya, makin lagi minta ya Allah ampun dosa aku, itu tanda ujian Allah tengah hapuskan dosa kita. Kita doakan Ustaz ya, kawan-kawan semua kita diampunkan oleh Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, tolong kami untuk kami senantiasa ingat kepadamu. Tolong kami untuk kami senantiasa mensyukuri akan segala nikmat kurniaan pemberianmu. Tolong kami ya Allah untuk kami senantiasa memperbaiki, melipat gandakan amal ibadah kami kepadamu ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Dengan doa kita subhanakala ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha sucimu ya Allah, tidak ada ilmu kecuali yang Engkau ajarkan kepada kami, sesungguhnya Engkau yang Maha mengetahui, yang Maha bijaksana. Rabbi zidni ilma, ya Tuhan kami tambahkanlah ilmu untuk kami. Allahu akbar. Allahu akbar. Jadi apakah intisari daripada halaman ke-158 pada hari ini? Kita perhatikan sinopsis, iaitu pada ayat yang ke-58 menyambung kepada perbincangan kita semalam pada muka surat 157 berkaitan dengan tanah subur dan tanah yang tandus. Allah membawakan fenomena ini untuk kita perhatikan dan apakah kaitannya dengan kehidupan kita. Itu yang kita akan lihat dan kemudian disambung dengan kisah Nabi Nuh bersama dengan kaumnya pada ayat yang ke-59 hingga 64, bagaimana kaumnya memberi respon, bagaimana Nabi Nuh tetap kuat memberi keyakinan, dan inilah yang memujuk Nabi dan memujuk kita pada tahun ini. Kita akan sama-sama perhatikan dan disambung dengan kisah Nabi Hud pada ayat 65 hingga 67. Allahumma arhamna bil Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله
فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين وإلى عاد أخاهم هودا وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين صدق الله العظيم Bawa pada resolusi kita pada hari ini. Yang pertama, bersyukur dengan kepelbagaian ayat atau bukti untuk menunjukkan kehebatan dan ketauhidan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita makin lagi terbuka hati kita, makin lagi beriman, makin tumbuh daripada diri kita pokok yang memberi manfaat.
daripada tuan-tuan yang selalu membaca Al-Quran. Yang pertama. Yang kedua, terus menyebarkan risalah kerana masih ramai tidak tahu isinya. Saya yakin tuan-tuan dapat serba sedikit daripada My Quran Time ini, dan kita kena sebar. Tak boleh hanya 2,500 orang online sahaja. Tapi kita kena, di TV mungkin kita tak tahu nombornya, tapi kita kena sebarkan lagi. Yang ketiga, meningkatkan ibadah kepada Allah untuk mengelakkan diri menjadi jahil dan akhirnya mendustakan Allah Subhanahu Wa Taala, merendah diri dan terus jaga diri daripada mensyirikkan Allah. Allah, la ilaha illallah. Kita lihat dulu perkataan pilihan kita, iaitu perkataan pada hari ini ialah nabata, iaitu tumbuh ataupun membesar. Ini membawa kepada perkataan nabatuhu, tanaman yang terhasil daripada tempat yang kontang apabila dia hadir pada tanah yang subur, baladut tayyib, negara yang subur. Kerana beriman kepada Allah, beriman menghargai wahyu ataupun air daripada Allah, kesannya dia akan menumbuhkan tanaman. Kalau satu negara itu menghargai wahyu, dia akan menghasilkan banyak manfaat, bukannya porak-poranda. Maksudnya, jadi porak-poranda kalau kita tengok dekat mana-mana negara negeri itu, kerana ada masalah tanah kontang, tidak diberi wahyu. Yang kita kena berjuang bersama dengan kita sampaikan isi daripada Quran ini kepada seluruh manusia, insya-Allah. Astaghfirullah, innallah kana tawwaba. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sahabat Al-Quran semuanya, seperti biasa kita nak menyambung lagi pengajian tajwid kita, iaitulah hukum idgham bila gunnah ataupun idgham ma'al gunnah. Mari kita sama-sama saksikan paparan slide kita, perkongsian tajwid kita pada hari ini, iaitulah masih menyentuh tentang idgham dua, sama ada idgham bila gunnah atau ma'al gunnah, iaitulah idgham bila gunnah, iaitu maksudnya idgham bila gunnah ialah idgham tanpa dengung. Cara baca dia apa dia? Hendaklah memasukkan huruf yang mati, iaitu nun sakinah atau tanwin, ke dalam huruf selepasnya tanpa didengungkan. Masukkan huruf nun mati atau tanwin ke dalam huruf selepasnya tanpa didengungkan. Ada dua huruf saja yang terlibat, iaitu huruf lam dan juga huruf ra. Mari kita tengok contohnya. Itulah yang pertama, warahmatul liqaumin. Warahmatul liqaumin, ayat yang ke-52, warahmatul liqaumin. Jadi tul liqaumin itu masukkan lantunan tun itu, tanwin tu, ke dalam huruf lam tanpa dengung. Jadi seolah-olah hilang bunyi tanwin tu. Warahmatul liqaumin, satu. Kemudian yang kedua, nun mati bertemu dengan lam. Nun mati bertemu dengan lam, milladunka, milladun. Jadi nun hilang, masuk dalam lam, tapi tanpa dengung. Milladun. Seterusnya nun mati lagi bertemu dengan ra, mirrabbi, kan? Kesempurnaan huruf nun bunyi itu hilang, masuk dalam ra, mirrabbi. Jangan min rabbi, salah. Mir Rabbi. Dan juga contoh yang terakhir, Ghafurar Rahim, tanwin baris dua di atas bertemu dengan huruf ra, Ghafurar Rahim, kan? Jadi tanpa dengung, masukkan terus bunyi tanwin ke dalam huruf ra tanpa dengung. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sahabat Al-Quran semuanya, ada juga kadang-kadang pembaca-pembaca kita dia tak dengung tapi dia hold, dia pegang kat situ. Contoh milladun, salah juga. Jelaskan dia terus, milladun ataupun mir rabbihim, kan? Mir lama dia pegang. Mir rabbihim. Jadi nama dia idgham bila gunnah. Bila berlaku nun mati atau tanwin bertemu dengan dua huruf, iaitu huruf lam dan juga huruf ra. Cara baca dia, masukkan bunyi nun mati atau tanwin ke dalam kedua-dua huruf tadi tanpa dengung. Kalau ma'al gunnah ataupun bi gunnah dengan dengung. Bila gunnah masukkan tanpa dengung. Wallahu a'lam. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim.